Asalkan hai, anda bersama saya Nazrin dan kembali lagi kita kepada satu segmen Gaduh Gadget di mana kita akan mempertarungkan dua buah gadget yang hampir sama tetapi berbeza dan kita akan melihat mana satu yang lebih berbaloi untuk dibeli. Jadi saya dapat banyak permintaan daripada pembaca-pembaca dan juga penonton channel YouTube Amans di mana nak tanya sama ada adakah lebih berbaloi untuk membeli phone kepala Sony WF-1000XM3 ataupun Sony WF-1000XM4 yang lebih baru. Okay, jujur pada pendapat saya dah telah menggunakan kedua-dua phone kepala ini secara mendalam untuk beberapa bulan dan XM3 ni memang saya punya penyelamat bila saya travel untuk overseas assignment dan sebagainya kerana ciri noise cancelling yang sangat-sangat baik. Tapi kita lihat Sony pada penghujung tahun lepas mereka juga telah melancarkan penambahbaikan melalui siri WF-1000XM4 dan pada video ini kita akan lihat mana satu yang lebih berbaloi untuk dibeli. Jadi nak bermula dengan rekaan phone kepala XM3 dengan XM4 ini, jujur saya katakan jika dilihat sekilas pandang kedua-dua phone kepala ini hadir dengan rekaan yang hampir-hampir sama. Bahagian span di bahagian atas dan juga bahagian ear cup lebih kurang sama, tetapi perubahannya anda akan boleh rasakan jika dibandingkan dengan kedua-dua ni, di mana untuk XM3 dia punya bahagian ketat dia lebih kepada bahagian atas kepala, tetapi untuk XM4 pula bahagian ear cup dia yang lebih ketat untuk menjamin seal yang lebih baik, khususnya jika anda ingin menggunakan ciri active noise cancelling pada phone kepala ini. Jadi kita nak lihat sedikit lagi perubahan dari segi aspek rekaan phone kepala XM4 ini berbanding dengan XM3. Jika kita dapat lihat di bahagian dalam ni ada satu lubang kecil yang di mana ini adalah sensor yang jika anda lihat saya punya video ulasan yang lepas, anda akan tahu bahawa sensor ini diperlukan untuk beberapa ciri tambahan yang hadir pada phone kepala Sony XM4 ini. Jika kita lihat di dalam phone kepala XM3 ini dia tak ada sensor yang sama. Untuk saya XM4 sedikit lebih selesa berbanding dengan apa yang ditawarkan di XM3. Jadi beralih pula kepada kualiti audio. Jadi saya telah bertanyakan kepada rakan-rakan kerja saya tentang mana satu yang mereka lebih minat dari segi kualiti audio kedua-dua phone kepala ini. Jujur saya katakan audio quality untuk kedua-dua phone kepala ini fantastik, sangat baik. Biasanya kalau orang ada complain, usually ia adalah bahawa XM4 ini ada yang katakan tak cukup bass, tetapi pada XM3 ni mungkin dia katakan kalau nak di-compare clarity dia lebih elok kepada XM4. Jadi jika anda lebih gemar audio quality yang mempunyai bass, quality bass yang lebih tinggi, XM3 mungkin untuk anda. Tetapi jika anda lebih seperti saya, lebih mementingkan clarity audio, quality audio keseluruhan, mungkin XM4 ini lebih baik. Jadi saya nak beralih pula kepada ciri-ciri, nak bercakap mengenai ciri-ciri phone kepala ini. Jadi daripada XM3 kepada XM4, secara teknikalnya semua ciri-ciri yang hadir pada XM3 ini seperti NFC, Bluetooth dan juga active noise cancelling, boleh saya katakan kebanyakannya adalah diperbaiki di XM4 berbanding dengan XM3. Jadi apa yang saya nak cakapkan ni ialah jika dulu XM3 ni menggunakan Bluetooth 4.2, XM4 menggunakan Bluetooth 5.0, di mana salah satu ciri utama dia ialah anda ada ciri multi connection, di mana anda boleh menggunakan phone kepala ini untuk menyambung kepada dua peranti sekaligus, di mana XM3 ni hanya boleh menggunakan satu peranti pada mana-mana satu masa, dan jika anda nak menukar kepada peranti yang lain, anda harus disconnect daripada satu peranti dan menyambungkan kepada peranti yang lain satu lagi itulah. Jadi satu lagi ialah dari ciri active noise cancelling, di mana pada pendapat saya active noise cancelling pada XM4 ini kerana saya rasa dia menggunakan array microphone yang telah diperbaiki, dia lebih moden. XM3 bukan nak cakap tak bagus, tetapi XM4 improves on that. Bagi saya, jika saya menggunakan XM4 ni di dalam office, memang persekitaran saya memang terus tak dengar apa-apa langsung. Memang basically environment anda akan menjadi sangat senyap. Bercakap tentang jangka hayat bateri pula, secara teknikalnya kedua-dua phone kepala ini adalah on par. Dengan satu pengecasan penuh, anda boleh mendapatkan sekitar 20 ke 22 jam penggunaan wireless
active noise cancelling, saya rasa tak silap saya dia kurang beberapa jam sedikit. Tetapi bagi saya ini bukan satu isu kerana sepanjang penggunaan saya tak pernah hadapi situasi di mana saya macam tiba-tiba saya run out of battery dan saya terpaksa mengecas. Jadi satu lagi ciri yang bagi saya pulse the XM4 lebih sedikit daripada XM3 adalah dua ciri di mana jika anda menggunakan phone kepala macam ni dan anda sedang mendengar lagu, lepas tu anda anda buka phone kepala ke bawah ni, dia akan automatically pause lagu ataupun audio yang anda sedang dengar. Saya tak perlu keluarkan phone, saya tak perlu nak tekan balik butang pause dan sebagainya. Semuanya adalah automatic. Anda boleh juga memegang bahagian ni, just pegang tangan macam ni. Ada satu ciri, dia akan pause lagu untuk anda. Anda boleh berborak sikit. This is for like katakan short conversations yang macam kata ya atau tidak. Beberapa saat lepas tu dia akan kembali memainkan lagu yang anda sedang mainkan ataupun video yang anda sedang mainkan. Jadi biasanya orang akan tanyalah, bergantung kepada keperluan anda, mana satu yang lebih berbaloi untuk dibeli. Secara teknikalnya, phone kepala Sony WF-1000 XM4 ni obviously dia baru keluar. Harga dia tidak silap saya RM1,499 ataupun RM1,599. Dan juga XM3 ini jauh lebih murah. Tak silap saya sekarang dia dah memang anda boleh jumpa di Shopee ataupun Lazada ataupun mana-mana kedai online. Biasanya akan ada diskaun sekitar RM990, akan berkurangan sehingga RM600. Paling rendah saya pernah lihat ialah RM699. Di mana XM4 ini pula biasa kalau ada diskaun saya akan lihat dia sekitar RM899 ke RM999. Jadi jika saya sendiri tidak memiliki salah satu daripada phone kepala Sony WF-1000 XM3 ataupun XM4 ini, sejujurnya saya cakap jika saya tidak lagi memiliki XM3 ataupun XM4 ini, pada pendapat saya lebih berbaloi untuk anda beli phone kepala Sony WF-1000 XM4. Khususnya seperti saya cakap tadi, perbezaan yang paling ketara di antara kedua-dua phone kepala ini ialah dari segi ciri-ciri baru yang ditawarkan. Khususnya macam ciri take off to pause dan juga hold to pause, di mana adalah dua daripada ciri yang bagi saya agak terkejut. Saya sering menggunakan ciri-ciri ini. Jadi bersama-sama juga dengan penawaran Sony Malaysia yang sering hadir dengan diskaun-diskaun besar untuk phone-phone kepala ini, menjadikan Sony WF-1000 XM4 ini sebagai no-brainer choice untuk saya jika saya tidak lagi memiliki phone kepala ini. Okey, jadi GG XM3.